Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Jadi terima kasih kepada pengurusi majlis. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Suatu kitab yang penuh dengan keberkatan yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal yang dikenali sebagai Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sapu di atas khuf. Perbincangan berkenaan dengan sapu di atas khuf. Yang mana sapu di atas khuf adalah ganti daripada basuh kaki ketika kita berwudu. Yang mana sapu di atas khuf adalah rukhsah, keizinan dan kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Maksudnya boleh kita ambil dan boleh kita tidak ambil. Ketika mana orang tu pakai khuf, pakai sarung kaki dengan syarat-syarat dia, maka apabila dia berwudu, basuh muka dia basuh macam biasa, basuh tangan dia basuh macam biasa, sapu kepala dia sapu macam biasa, sampai masa basuh kaki dia boleh sapu di atas khuf tanpa perlu membasuh kaki. Hukum sapu di atas khuf adalah harus. Maksudnya bukanlah wajib. Maksudnya bukanlah wajib. Hukum dia adalah harus. Tapi harus hanya pada ketika berwuduk sahaja, tidak pada mandi wajib. Waktu kita bincang panjang lebar dah sebelum daripada ni. Yang mana apa yang dijelaskan oleh ulama fiqh termasuklah Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, bahawasanya tempoh sapu di atas khuf 3 hari 3 malam untuk orang yang bermusafir, sehari semalam untuk orang yang bermukim, orang yang berada di kampung. Baik. Lepas tu sambungannya kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa syartuhu an yulbasa ba'da kamali tuhrin satiran mahalla fardihi tahiran yumkinu tiba'ul masyi fihi litaraddudi musafirin lihajatih. Maksudnya, wa syartuhu dan syaratnya, syarat harus sapu di atas khuf. Wa syartuhu ay syartu jawazi al-mashi 'ala al-khuf. Syarat harus sapu di atas khuf. Dia ada syarat dia. Maksudnya sapu di atas khuf hukum dia harus. Tetapi untuk mendapat keharusan sapu di atas khuf mesti kena cukup syarat-syarat dia. Syarat dia yang pertama adalah ayyul basah, dipakai khuf itu, yulbasa dipakai, naib fa'il yulbasa taqdir huwa, kembali kepada al-khuf, dipakai khuf itu ba'da kamali tuhrin, setelah daripada sempurna tuhur, selepas daripada sempurna suci. Maksud tuhur di sini adalah suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Jadi mesti kena pakai khuf setelah daripada sempurna, setelah daripada selesai bersuci daripada hadas kecil dan setelah daripada selesai bersuci daripada hadas besar. Itu maksud ba'da kamali tuhur. Mesti khuf itu dipakai setelah sempurna seorang itu mandi wajib dan berwudu. Itu maksud dia. Kerana dia syarat dia mesti kena pakai khuf setelah daripada sempurna tuhur, kerana di sana hadis yang dikeluar dan yang diriwayat daripada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhuma,
yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban dalam sahih bagi keduanya. Yang mana hadis ini dinilai sahih oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya adalah Imam Syafi'i sendiri. Yang mana kata Abu Bakrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri 3 ayamin wa layaliyahun. Rasulullah memberi rukhsah kepada orang yang bermusafir 3 hari 3 malam, walil muqimi yauman walilah, dan bagi orang yang bermukim sehari semalam, idza tatahhara falabisa khuffaihi, apabila dia bersuci lalu dia memakai 2 khufnya. Rasulullah bagi rukhsah ayyamsaha alaihima, dia sapu atas kedua khuf tersebut. Jadi oleh kerana disebut dalam hadis idza tatahhara falabisa khuffaihi, apabila dia bertatahur, dia bersuci, lalu dia pakai 2 khufnya. Maka sebab itulah kata ulama, syarat sapu di atas khuf mestilah, syarat keharusan sapu di atas khuf mestilah khuf itu dipakai setelah daripada sempurna bersuci. Setelah daripada sempurna bersuci. Muslimin muslimat, penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud setelah daripada sempurna bersuci? Maksudnya setelah daripada seseorang itu selesai mengambil wuduk dan selesai mandi wajib. Dengan maknanya, kalaulah seorang itu dia ambil wuduk, dia basuh muka, dia basuh tangan. Okey, sekali. Yang pertama, kalau orang tu dia pakai khuf dalam keadaan dia tidak bersuci. Masa dia pakai khuf dia tidak ada wuduk. Okey, sekarang ni katakanlah dalam pukul 10 pagi, dia berok, dia ketuk. Dalam pukul 11 dia rasa sejuk dia pun pakai khuf. Dia pakai khuf. Dalam keadaan dia tidak ada wuduk. Maka lepas daripada tu, dia nak ambil wuduk, dia tidak boleh sapu di atas khuf tersebut. Kerana syarat sapu di atas khuf mesti dipakai khuf setelah daripada dia bersuci. Jadi orang yang pakai khuf dalam keadaan dia berhadas, dalam keadaan dia tidak ada wuduk, maka kalau dia nak berwuduk, tidak boleh dia sapu di atas khuf tersebut. Sebab begitu disebut dalam hadis yang diriwayat daripada Abi Bakrah, idza tatahhara falabisa khuffaihi. Okey, yang pertama. Yang keduanya, dia ni berwuduk. Tapi sebelum daripada basuh kaki, lepas daripada dibasuh muka, dibasuh tangan, sapu kepala, sebelum daripada dibasuh kaki, dia pun pakai lalu khuf. Dia pakai. Lepas daripada dia pakai, dia pun ambil air, dia pun basuh kaki di dalam khuf. Jadi bermakna dia pakai khuf sebelum daripada sempurna bersuci. Maka apabila dia boleh dia sembahyang sebab dia ada wuduk, sebab dia basuh kaki. Nanti apabila dia berhadas, dia ambil wuduk, dia tidak boleh sapu di atas khuf. Bahkan mesti dia kena basuh kaki kerana dia pakai khuf sebelum daripada sempurna bersuci. Okey, 2. Yang ketiga, dia ni ambil wuduk, dia basuh muka. Lepas tu, dia basuh tangan. Dia sapu kepala. Dia pun basuh kaki kanan. Sebelum daripada dia basuh kaki kiri, tiba-tiba dia masukkan kaki kanan dalam khuf. Lepas daripada dia pakai khuf kaki kanan, barulah dia basuh kaki kiri, lepas tu dia pakai khuf pula. Maka kata ulama, tidak boleh dia sapu di atas khuf kalau dia nak mengambil wuduk selepas daripadanya. Kerana benda? Kerana dia telah memakai khuf sebelum daripada sempurna bersuci. Tu kita kena faham apakah yang dimaksud ayyul basa ba'da kamali tuhur. Bagi mereka yang pakai khuf, sebelum daripada sempurna bersuci, sebelum daripada selesai mengambil wuduk, sebagai contoh, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, lepas tu dia pun pakai khuf, dia pun basuh kaki dalam khuf. Ataupun dia basuh sebelah kaki kanan, dia masuk dalam khuf, lepas tu dia pun basuh kaki kiri, masuk dalam khuf. Maka caranya adalah dia kena pecah dulu. Ketika dia ada wuduk, dia kena pecah dulu khuf, lepas tu dia kena pakai mula. Barulah dia boleh sapu di atas khuf setelah daripada dia berhadas, lepas daripada itu. Dia pakai semula ni bukan maksud cabut terus. Yang penting dia kena cabut kaki dia daripada kawasan tapak kaki. Maksudnya kan khuf dia ada kawasan tapak kaki, lepas tu kawasan keting kita. Kita ada kawasan keting panggil kan.
Kita panggil keting ke benda? Keting dah ke panggil benda? Beti, beti. Kawasan beti. Kita panggil beti lah kan, kawasan beti. Jadi dia akak tubik kawasan beti pun apa dah. Akak kaki masuk kawasan beti, tok semula. Sebab apa kena buat gitu pada sama je? Betul sama. Tetapi oleh kerana dalam hadis Rasul, dia kata Abu Bakrah, "Idza tatahhara falabisa khuffai." Apabila dia bersuci, lalu dia pakai khuf. Ketika Rasulullah mengambil wudu, lepas tu Rasulullah pakai khuf, maka ada sahabat menundukkan kepala kerana nak cabut khuf Rasulullah agar Rasulullah boleh basuh kaki. Maka kata Rasulullah, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain atau kama qala." Biarkan keduanya khuf tersebut kerana aku telah memasukkan keduanya ketika aku dalam keadaan bersuci. Ketika kedua-duanya suci, atau kama qala. Jadi maksudnya apabila dalam hadis menyebut perkataan suci, maka sebab itulah ulama meletakkan syarat mesti kena pakai khuf setelah daripada sempurna bersuci. Andai kata belum lagi sempurna bersuci, tiba-tiba dia pakai khuf dah, maka untuk membolehkan dia mengambil rukhsah sapu di atas khuf adalah dia cabut semula, lepas tu dia sarung balik. Cabut semula, sarung balik. Tapi cabut semula tu tidak disyaratkan cabut terus, hanya disyaratkan biar kaki dia saat itu terlepas daripada, ataupun kaki dia terlepas daripada khuf yang menutupi kaki. Naik di atas kawasan betis pun sudah memadai walaupun tidak mengeluarkan kesemua kaki daripada khuf. Itu perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu syartuhu ayyul basa ba'da kamali tuhrin satiran mahalla fardih. Yang mana khuf tersebut satiran hal bagi naib fa'il yulbasa. Hal keadaan khuf itu menutupi mahalla maf'ulun bih, akan tempat fardhihi fardunya. Menutupi akan tempat fardunya, tempat fardu wudu. Menutupi tempat fardunya. Jadi maksud fardu wudu, maksud dia fardu wudu pada kaki. Maksud fardu wudu pada kaki adalah kaki sehingga buku lali. Kerana apa yang diwajibkan kepada kita ketika kita berwudu adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Mu kena basuh kaki-kaki kamu hingga kepada buku lali. Maksudnya syarat khuf yang boleh kita sapu di atas khuf tersebut adalah mesti khuf itu menutupi tempat fardu. Maksudnya biar khuf saat itu menutupi sampai ke buku lali. Menutupi sampai ke buku lali. Itu maksudnya. Menutupi sampai buku lali. Jadi kalau sekiranya kasut tu macam kasut kita bakar biasa tu, hak yang maksudnya kasut hak yang bukan tinggi, kasut rendah tu, hak yang tidak menutupi buku lali, maka tidak boleh kita sapu di atas kasut tersebut. Tetapi kalau kasut macam kasut askar, kasut polis, kasut orang tebal, kasut orang buat kerja benda kontrak yang sampai ke kat beti kasut maka boleh dia sapu di atas khuf tersebut. Di atas kasut tersebut sebagai ganti daripada basuh kaki ketika dia berwudu. Itu maksud satiran mahalla fardhihi, menutupi tempat fardu. Tetapi yang dimaksud menutupi tempat fardunya adalah menutupi bahagian bawah dan bahagian keliling. Menutupi bahagian bawah dan bahagian keliling. Manakala bahagian atas tidak disyaratkan menutupi. Kalau sekiranya nampak tapak kaki daripada atas, tetapi khuf tersebut, kita pakai khuf, nampak kaki daripada atas. Tapi boleh jalan dengan khuf tu. Sebagaimana orang pakai kasut buk. Kalau kita kasut buk, kan orang panggil kasut buk kan. Jadi kasut buk kawasan betih dia tu kan luas. Jadi kalau kita tengok nampak kaki dalam, maka memadai. Dia tidak disyaratkan menutupi bahagian atas. Dia disyaratkan menutupi bahagian keliling dan bahagian bawah. Okey, boleh faham. Dia berbeza dengan masalah penutupan aurat. Penutupan aurat disyaratkan menutupi bahagian atas dan keliling, tidak disyaratkan bahagian bawah. Kenapa? Apakah perbezaan di antara khuf dengan menutup aurat? Kerana maksud daripada menutup aurat adalah kita nak tutup daripada pandangan mata manusia.
Jadi apabila maksud menutup aurat daripada pandangan mata manusia, maka ketika tu apa hak yang perlu kita tutup adalah bahagian atas dan bahagian tepi. Bahagian bawah tak ada masalah. Nampak kan? Tetapi khuf yang dimaksudkan menutupi khuf adalah menutupi tapak kaki sebab kita guna khuf untuk menjadi alas kaki. Nampak kan? Sebab itulah disyarat bahagian bawah dan bahagian tepi. Berbeza dengan penutupan aurat. Jadi maksudnya, kalau orang tu pakai kasut bok, maka boleh dia sapu di atas kasut bok tersebut sebagai ganti daripada basuh kaki. Itu satiran mahalla fardihi. Yang ketiganya syarat dia adalah tahiran. Apa makna tahiran? Yang suci. Perkataan yang suci, lawang dia adalah najis. Maksudnya kalau khuf itu adalah khuf yang diperbuat daripada benda yang najis, maka tidak memadai untuk sapu di atas khuf tersebut. Sebagai contoh, Sebagai contoh, katakanlah kulit babi, kulit anjing. Dibuat khuf, dibuat kasut. Maka dia pakai kasut tersebut. Lepas tu dia nak sapu di atas kasut tu tak boleh. Sebab kasut saat itu najis. Sama juga kita kata kulit bangkai yang belum lagi disamuk. Maka tidak boleh kita sapu di atas khuf tersebut. Okey, itu dipanggil najis. Yang keduanya mutanajis. Benda yang mutanajis. Benda yang mutanajis ataupun khuf saat itu dia suci tetapi terkena najis. Cuma najis yang ada pada khuf itu dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya najis yang dimaafkan, yang kedua najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang tidak dimaafkan mesti kena basuh dulu baru boleh sapu di atas khuf tersebut. Namun kalau najis yang dimaafkan tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat jangan sapu di atas kawasan hak yang najis. Itu maksudnya. Zahiran. Lepas tu syarat yang keempat adalah yumkinu tiba'ul masyi fihi li taraddudi musafirin li hajatih. Yang mungkin ni boleh. Perkataan yumkin di sini bukan lawang dia yamtani', bukan lawang dia tidak dibolehkan, bukan begitu. Yumkin di sini lawang dia adalah mudah. Lawang dia mudah. Yumkin dengan makna yaskul, mudah. Mudah maksudnya boleh tiba'ul masyi. Mudah ataupun boleh untuk meneruskan berjalan fihi padanya pada khuf tersebut. Jadi kalau orang tu pakai khuf, dia nak guna khuf tersebut sebagai alas kaki, nak pergi mari, dibolehkan. Dibolehkan. Itu maksud yumkinu tiba'ul masyi fihi li taraddudi, untuk pergi mari, untuk berulang alik, musafirin, orang yang bermusafir, li hajatihi, bagi keperluannya, keperluan orang yang musafir. Jadi kita kata dia nak khabar gini, dia nak khabarnya khuf yang boleh kita sapu di atasnya, syarat dia mesti kukuh. Okey, syarat dia mesti kena kukuh. Kalau tidak kukuh, maka tidak boleh. Mesti kena kukuh. Ukuran kukuh lagu mana ukuran kukuh? Ukuran kukuh adalah kalau kita nak berjalan di dalam khuf tersebut, nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, bukan ke sana ke sini ni langgar SOP, bukan. Bukan. Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, baik, boleh. Jadi sekarang ni begini, kalau kita nak faham. Orang musafir dia berdapat 3 hari. 3 hari 3 malam. Orang musafir, dia bermusafir. Jadi apabila dia bermusafir, dia berjalan. Dia naik kenderaan, dia berjalan, dia berehat, turun, berhenti sekejap, nak pergi buang air, berhenti sekejap, nak cari kayu api, berhenti sekejap, nak cari makanan binatang, berhenti sekejap. Ni cara dulu. Maka kalau dia nak guna alas kaki tersebut, khuf tersebut boleh. Tanpa perlu kepada alas kaki yang lain. Okey, boleh faham kan? Itu yang dimaksudkan kukuh. Tetapi kalau sekiranya khuf saat itu tidak kukuh, kalau nak pakai khuf tersebut, nak jadikan alas kaki, tidak boleh. Mesti kena pakai alas kaki yang lain. Kena pakai kasut lain. Baru boleh. Tidak punah. Tidak rosak. Jalan boleh. 300 langkah, habis punah. Habis rosak. Sebagai contoh. Sebab tidak kukuh. Maka tidak boleh sapu di atas khuf tersebut. Okey, nampak kan? Yumkinu tiba'ul masyi fihi li taraddudi musafirin li hajatihi, bagi hajat-hajatnya, bagi keperluan-keperluannya. Kau orang musafir ada keperluan dia.
Yang mana keperluan dia saat itu, keperluan dia perlu kepada pergi mari, perlu kepada taraddud, pergi mari. Okey, dia kan orang musafir kan jalan, dia berjalan. Kadang-kadang naik kenderaan, lepas tu sampai masa dia berhenti, kadang-kadang dia berjalan, sampai masa dia berhenti. Dia berhenti saat ni tu, dia kena cari kayu api untuk dia makan, dia masak, dia kena cari bahan-bahan yang diperlukan untuk makanan binatang dia. Jadi maksudnya dia perlu kepada alas kaki untuk perjalanan tersebut, pergi situ, pergi sini. Maka alas kaki yang diguna saat itu boleh, alas kaki tu yang dinamakan khuf, boleh dia guna untuk berjalan di dalamnya. Maksudnya kukuh, tak rosak. Tidak perlu kepada alas kaki yang lain untuk menghalang daripada khuf saat itu rosak. Tidak perlu kepada alas kaki yang lain. Ketika tu barulah boleh sapu di atas khuf itu. Jadi bermaknanya stokeng yang kita pakai ni, stokeng yang kita pakai ni tidak memadai sapu di atasnya. Kerana dia tidak kukuh. Tidak mungkin untuk berjalan di dalamnya untuk berulang alik seorang yang bermusafir untuk keperluan. Okey, boleh faham? Tidak boleh stokeng ni. Dan tidak boleh sapu di atas stokeng adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Dalam 4 mazhab, pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, stokeng ini tidak boleh disapu. Baik. Di sana ada beberapa risalah yang dikarang berkenaan dengan permasalahan ini. Qila, kata qil ni, maksud dia kata qil, kata sebahagian daripada ulama. Qila, kata sebahagian daripada ulama, ni pandangan yang dhaif, bukan pandangan mu'tamad, wa halalan, dan halal. Maksudnya khuf saat itu khuf yang halal, bukan khuf yang haram. Kita ada khuf yang halal dan kita ada khuf yang haram. Maksud khuf yang haram lagu mana? Khuf yang dirampas, khuf yang dicuri, di bahang khuf orang. Dia pakai saat itu di bahang tu, kasut orang di masjid tu. Dia bahang kasut orang. Jadi benda yang diambil daripada orang, benda tu adalah haram. Maka apabila dia pakai khuf tersebut, boleh tak dia apabila dia ambil wuduk, dia nak sapu di atas khuf itu? Dalam masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad tidak mensyaratkan khuf itu khuf yang halal. Maksudnya khuf yang dicuri, khuf yang dirampas, khuf yang diambil secara zalim, tetap orang yang memakai khuf tersebut boleh sapu di atas khuf. Boleh sapu di atas khuf ni mengikut pandangan mu'tamad. Bukanlah bermakna boleh kita curi, bukan. Kita bukan nak cara bak curi, bukan kita nak cara bak kapah. Kita bukan nak cara bak ambil barang orang secara zalim. Kita nak cara bak ambil, kita nak cara bak orang yang memakai khuf yang haram saat itu, adakah boleh dia sapu ataupun tidak? Menurut pandangan mu'tamad dibolehkan. Namun ada pandangan yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan yang kedua bahawasanya khuf yang haram tidak membolehkan orang tu sapu di atasnya. Kerana dia melihat bahawasanya sapu di atas khuf ni adalah rukhsah, keizinan dan kelonggaran yang diberi oleh syarak. Maka rukhsah tidak boleh dicapai dengan maksiat. Ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi. Rukhsah tidak boleh dicapai dengan maksiat. Sebagaimana qasa dan jamak sembahyang bagi orang yang bermusafir adalah rukhsah. Orang yang bermusafir untuk melakukan maksiat tidak boleh dia mengambil rukhsah jamak dan qasa. Ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi. Rukhsah tidak boleh dicapai, tidak boleh diperolehi dengan melakukan maksiat. Sebagaimana orang yang bermusafir tujuan untuk melakukan maksiat, tidak boleh dia mengambil rukhsah jamak dan qasa. Begitu juga pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan pandangan mu'tamad, mengatakan bahawasanya khuf yang haram, khuf yang haram, pakai khuf yang haram, tidak boleh seseorang itu mengambil rukhsah sapu di atas khuf. Namun pandangan mu'tamad kata boleh. Kerana pandangan mu'tamad melihat bahawasanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya khuf, semata-mata khuf saat itu dia bukanlah yang mengharuskan sapu. Semata-mata khuf bukanlah mengharuskan sapu. Berbeza dengan musafir. Musafir itu sebenarnya yang mengharuskan, musafir itu yang
Musafir tu yang mengharuskan qasar dan jamak. Musafir tu yang mengharuskan qasar dan jamak. Jadi benda yang membolehkan dia tu qasar, musafir. Musafir tu dipanggil al-mujawwiz, benda al-mujawwiz lil qasri. Benda yang mengharuskan bagi qasar. Apabila musafir tu adalah yang mengharuskan bagi qasar, maka musafir tujuan maksiat tidak boleh mencapai qasar. Manakala sapu di atas khuf, bukan khuf itu yang mengharuskan sapu. Bukan khuf yang mengharuskan sapu. Cuma khuf ni adalah sebagai penyempurna kepada rukhsah sapu. Dia lain. Penyempurna kepada rukhsah lain daripada yang mengharuskan rukhsah. Lain ya. Penyempurna kepada rukhsah lain daripada yang mengharuskan rukhsah. Kalulah safar, permusafiran adalah yang mengharuskan qasar. Faham? Permusafiran yang mengharuskan qasar. Maka apabila permusafiran itu yang mengharuskan qasar, maka permusafiran kerana maksiat, tujuan maksiat, dia tidak boleh mencapai rukhsah qasar. Manakala khuf, dia bukanlah yang mengharuskan sapu. Bukanlah yang mengharuskan sapu. Cuma khuf ni adalah penyempurna kepada rukhsah sapu. Dia hanya penyempurna. Maka ketika tu boleh oleh kerana dia bukan yang mengharuskan sapu, bukan dia adalah penyempurna kepada rukhsah sapu, maka khuf yang haram, dia tidaklah menghalang seseorang itu daripada sapu di atas khuf tersebut. Okey, jelas ha? Maksudnya maksudnya kaedah ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi, tidak boleh digunakan pada masalah khuf yang haram. Okey, jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wala yujzi'u mansujun la yamna'u ma'an fil asah. Tidak memadai. Itu la yujzi'u, tidak memadai. Tidak memadai. Maksudnya tidak memadai dan jadi benda ni. Itu makna tidak memadai. Tidak memadai mansuj, maksudnya khufun mansuj, khuf yang ditenung. Khuf yang ditenung, maksudnya yang dibuat secara tenung. Tenung tahulah ke tenung kan? Ke tak tahu mi? Tenung mi? Tak tahu tenung. Biasa tengok orang tenung kain. Dia batik pula. Tak biasa tengok. Orang nenung tak biasa tengok. Tak ada di bijak. Orang pakai benang. Oh, tengok ada TV. Kenal kau tahu lah. Saat ni kata tak tahu. Tidak memadai khuf yang ditenung. Bukan tenung dengan mata Tenung panggil gitu, tenung tau. La yamna'u ma'an, yang tidak menghalang akan air. Yang tidak menghalang ia akan air. Maksudnya, khuf yang diperbuat secara tenung, yang mana kalau kita cucu air atas, air akan meresap. Siapa kena kaki, maka tidak memadai sapu di atas khuf tersebut. Stokeng ni. Kalau kita pakai, stokeng yang kita pakai, hot Maizy pakai sokmo tu. Baik, kalau kita cucu air atas, meresap tau. Jadi dia tidak menghalang air. Maka tidak memadai. Baik. Jadi stokeng ni tidak memadai kerana dia tidak kukuh. Sebab tidak boleh kita nak guna dia saja untuk berjalan gimari. Yang pertama. Yang keduanya, stokeng saat ni tu, dia telus air. Okey. Dua syarat tidak cukup pada stokeng. Okey, nampak kan? Dua syarat tidak cukup pada stokeng yang kita pakai untuk sapu di atas stokeng tersebut. Di stokeng dalam bahasa Arab dipanggil jawrab. Di sana ada hadis yang menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas jawarib, di atas stokeng. Cuma kita kena tahu yang pertama sekali perbahasan hadis itu ada perbahasan di kalangan ulama. Maksudnya ada perbincangan yang panjang berkenaan dengan hadis itu, cuma anda tidak bincanglah perbincangan yang panjang. Di sana ada pandangan-pandangan yang mengatakan perkataan jawarib saat itu ada masalah. Okey, walau bagaimanapun masih lagi ada pandangan ulama yang mengatakan hadis itu masih lagi hadis yang makbul, boleh diterima. Itu yang pertama. Yang keduanya kita kena tahu bahawasanya jawarib stokeng yang kita kata stokeng ni dengan jawarib yang disebut dalam hadis tu, andai kata kita terima sebagai hadis makbul, walaupun nama sama tetapi hakikat berbeza.
kita jangan samakan stocking hak yang kita pakai di zaman kita dengan stocking hak yang dipakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nama sama atas pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya hadis itu masih lagi boleh diterima. Jadi hakikat jawarib hak yang disebut dalam hadis tersebut lain daripada hakikat jawarib hak yang diguna di zaman kita. Itu kita kena faham. Jadi kalau kita tengok bahawasanya jawarib hak yang dipakai di zaman dulu adalah jawarib hak yang cukup syarat-syarat yang disebut di sini yang boleh sapu di atas jawarib tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wala jurmuqani fil azhar, dan tidak memadai juga tu wala jurmuqan ataf pada mangsuj wa hur'atab la tu dipanggil taukid an-nafi, mengkuatkan mentaukidkan nafi. Jurmuqan ma'tuf di atas mangsuj, maksudnya wala ay wala yujzi'u jurmuqani fil azhar, tidak memadai oleh jurmuqan, dua jurmuq. Dia jurmuq ni maksudnya kalau mengikut istilah ulama fiqh, jurmuq adalah khuf di atas khuf. Maksud dia khuf di atas khuf, dia pakai dua lapis. Dia pakai dua lapis. Memadai tak? Sapu di atas dia jurmuq maksudnya khuf yang dipakai di atas khuf. Okey. Kita pakai khuf se. Lepas tu kita pakai se lagi luar. Hak luar tu dipanggil dia jurmuq. Nampak tak? Hak luar tu dipanggil jurmuq. Maksudnya khuf yang dipakai di atas khuf. Itu jadi maksud dengan jurmuq mengikut istilah ulama fiqh. Jadi dipakai dua. Jadi apabila dipakai dua, maka kalau nak sapu di atas hak yang atas tidak memadai. Nak sapu hak yang atas tidak memadai. Ini mengikut al-azhar. Ini pandangan mu'tamad. Okey. Cuma kita perincikan lagi ya. Dalam masalah ni kita perincikan. Yang dimaksudkan tidak memadai kita sapu di atas jurmuq. Maksudnya khuf yang dipakai di atas khuf. Kita nak sapu di atas tu tidak memadai. Andai kata kedua-duanya boleh disapu. Maksud dia boleh disapu cukup syarat. Katakanlah Humaizi pakai khuf. Satu. Yang mana khuf yang dipakai hak yang pertama ni cukup syarat. Maksud dia cukup syarat, yang pertama kukuh. Yang keduanya menutupi kawasan fardu. Yang ketiganya suci. Yang keempatnya dia tidak tembus air. Kalau melekang melalui salung tempat jahitan tu tak ada masalah, tu dimaafkan. Tempat jahitan tak ada masalah. Ni lain daripada tempat jahitan. Okey. Begitu juga hak atas tu. Hak yang kedua pun sama juga. Maksudnya hak bawah tu layak untuk disapu, hak atasnya layak untuk disapu. Maksudnya kedua-dua layak untuk disapu, cukup syarat dia. Maka tidak memadai sapu hak atas. Kalau nak sapu, kena sapu hak bawah. Nampak kan? Kena sapu hak bawah. Baik. Satu. Katanya, okey, itu yang pertama. Kalau soalannya kenapa kau tidak memadai? Sebab dia tidak memadai. Alasan yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya sapu di atas khuf adalah rukhsah. Yang mana rukhsah yang datang di dalam sapu di atas khuf, rukhsah hak yang datang pada sapu di atas khuf, apa hak yang disebut oleh ulama fiqh adalah kerana keperluan kepada sapu tersebut. Maksudnya kerana ada keperluan, ada perlu kita sapu. Jadi oleh kerana sapu di atas khuf adalah rukhsah. Yang mana rukhsah sapu di atas khuf ni dia datang kerana li'umumil hajati ilaihi, kerana umumnya keperluan kepada khuf tersebut. Tu maksudnya umum keperluan kepada khuf tersebut. Yang mana jurmuq tidak diperlukan. Apabila tidak diperlukan, maka tidak rukhsah sapu di atas khuf tidak boleh, maksudnya tidak dapat kepada dia. Sekali lagi ya.
huraian biar lebih jelas lagi. Sekarang ni sapu di atas khuf ni dipanggil rukhsah. Rukhsah sapu di atas khuf dia datang. Kenapakah adanya wujudnya rukhsah sapu di atas khuf? Kerana perlu kepada khuf tersebut. Jadi apabila perlu kepada khuf tersebut, maka sebab itulah datangnya rukhsah. Tiba-tiba kita pergi pakai pula jurmuk di atas khuf. Sedangkan tidak ada keperluan pun pakai jurmuk tersebut. Jadi apabila tidak ada keperluan untuk pakai jurmuk, maka ketika tu rukhsah sapu di atas khuf dia tidak boleh dapat kepada sapu di atas jurmuk itu. Okey, jelas tak? Okey, itu yang alasan yang disebut oleh ulama fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekali lagi ya. Tidak memadai jurmuk mengikut pandangan al-azhar. Yang dimaksud tidak memadai jurmuk kalau sekiranya kedua-dua layak untuk disapu. Okey, boleh faham? Kedua-duanya layak untuk disapu. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, kalau kedua-duanya tidak layak untuk disapu. Hak yang pertama tidak layak. Hak yang kedua tidak layak. Juga tidak memadai. Tidak memadai bukan kerana dia jurmuk, tetapi kerana tidak cukup syarat. Okey, boleh faham? Kerana tidak cukup dia, tidak cukup syarat sebelum daripada ni. Mungkin tidak cukup syarat kerana dia tidak menutupi kawasan fardu. Mungkin tidak cukup syarat kerana dia saat itu najis. Mungkin tidak cukup syarat kerana dia saat itu tidak dapat maksud air dapat menembusi dia. Okey, tidak cukup syarat. Berapa dah dua. Yang ketiga. Yang ketiga kalau hak yang bawah benda layak untuk disapu. Manakala hak yang atas tidak layak untuk disapu. Hak yang atas tak layak disapu. Hak bawah je layak disapu. Maka kalau disapu hak atas juga tidak memadai. Sebab apa? Sebab atas tidak layak untuk disapu. Hak bawah hak yang layak disapu. Yang ketiga, melainkan kalau dia sapu atas dan dia qasak untuk sapu bawah dan air sampai ke bawah. Itu masalah lain. Air sampai bawah, lembab tu sampai bawah, maka memadai. Okay, berapa dah? Tiga. Yang keempat. Hak bawah tidak layak disapu, hak atas je layak disapu. Boleh faham? Hak yang keempat ni, bawah tak layak disapu sebab tak cukup syarat. Tapi hak atas layak disapu. Maka ketika tu sapu hak atas memadai. Contoh orang pakai stokin betul ke kasut. Stokin layak tak untuk disapu? Tak. Tapi kasut layak tak? Layak. Maka ketika tu dia sapu di atas kasut. Memadai ke tak? Memadai. Kalau dia pakai kasut. Lepas tu dia pakai kasut, dia pun pakai stokin. Ataupun dia pakai plastik. Kan ada orang pakai kasut, sayang kasut baru. Dia pun pakai plastik. Dua kasut. Faham? Lepas tu dia nak sapu atas plastik tu. Memadai ke tak? Tidak memadai. Kerana tidak cukup syarat. Sebab plastik kukuh ke tak plastik? Tak kukuh. Nampak kan? Okey. Katanya wa yajuzu mashququ qadamin shudda fil asah, dan harus sapu di atas khuf. Harus mashququ qadamin. Khuf hak yang pecah. Hak yang pecah. Kita kata dia koyok. Khuf yang koyok, qadamin, qadam kaki, tapak kaki. Bahagian tapak kaki, bahagian bawah tu koyok. Tapi walaupun mashququ qadam, syudda telah diikat akan dia. Memang pecah tapi ikat molek dah. Memang rekah tapi ikat dengan tali. Faham? Memang terbelah. Khuf tu terbelah tapi kita ikat dengan tali. Kita buat contoh ginilah. Kita buat contoh kasut. Kan kasut kan? Kasut saat itu dia ada kasut yang kita pakai tali. Nampak tak? Kasut pakai tali. Nampak tak Mezia? Kasut pakai tali. Yang mana bahagian yang terbuka tu start daripada hujung kaki. Start daripada hujung kaki terbuka. Kasut start daripada hujung kaki terbuka. Terbelah. Jadi untuk tutup kita pun ambil tali. Dia ada tempat tak tali dia. Tak tali. Contoh kita kata panjang lagi lah terbelah. Kita buat contoh start daripada hujung kaki terbelah. Jadi kalau kita tak tali, gohong tapak kaki. Faham? Okey, ni tapak kaki kita. Ni tapak kaki kita. Tapak kaki. Sebab kita kemudian bahagian atas dimaafkan kan. Melainkan kalau bahagian atas terbelah, bahagian atas sampai nak jalan, ada boleh juga. Sebab di sekarang ni tujuan untuk guna untuk berjalan. Sekarang ni tapak kaki kita. Dia terbelah bawah tu. Terbelah. Jadi kalau pakai kaki, pakai bawah memang nampak lah.
Cuma kita ikat dah. Kita ikat. Jadi tutup. Tutup dengan ikat. Maka boleh tak sapu? Boleh sapu. Tapi kalau tidak diikat, terbelah kaki. Nampak tubik ibu jari. Ibu jari nampak. Maka tidak memadai. Okey, habis. Katanya wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi khututan, dan disunatkan. Sunat sapu bahagian atasnya, atas khuf, wa asfalihi, dan bahagian bawah. Khututan, sapu bahagian atas dan bahagian bawah secara khutut. Apa dia secara khutut? Buat garisan. Gini. Gini. Itu khutut. Bahagian bawah, okey, ni kita kata ni bahagian atas, ni bahagian bawah. Bahagian bawah kita ambil kaki, bahagian bawah molek dengan tangan kiri. Kita ambil daripada tumit naik begitu. Faham? Bahagian atas, kita ambil tangan kanan, buat begitu. Okey, kaki kita. Okey, kita nak gana kaki kita. Okey, ni kaki. Kat tangan dia. Okey, gitulah. Gitu. Buat lagu mana pun. Dia sapu ni, sapu di atas khuf bukan semua sapu mesti kena rata tau. Sikit pun tak apa dah. Sapu di atas khuf, syarat dia asal kata nama sapu bahagian atas. Asal nama sapu bahagian atas. Sapu sikit, colek gitu dia. Tak apa dah, bukan mesti kena kata. Ambil air sikit, sapu sikit memadai dah. Cuma hak yang paling comel. Ni hak yang disunatkan adalah kita sapu bahagian atas dan bahagian bawah dengan khutut. Benda khutut garisan gitu. Khat dah dengan khutut garisan gitu. Okey, ni kaki kita ambil gini. Faham? Kat bawah gitu. Sunat buat gitu. Katanya wa yakfi, dan memadai musamma mashin yuhadil farda. Apa yang dinamakan sapu yang membetuli, yang bertentangan akan al-farda. Farda ay mahall al-fardi, tempat fardu. Illa asfal ar-rijli, melainkan bahagian bawah kaki. Maksudnya, lepas tu wa'aqibaha, dan tumitnya kaki. Fala ay fala yakfi, maka tidak memadai alal madhab. Mengikut pandangan hak yang lebih kuat. Perkataan madhab kita huraikan panjang lebar dah sebelum daripada ni. Maksudnya memadai apa yang dinamakan sapu, asal kata sapu je. Tapi kena ingat, yang pertama, asal yang dinamakan sapu kena letak bahagian yang bertentangan dengan fardu. Bertentangan dengan tempat fardu. Jadi bermakna kalau kita sapu bahagian atas betih, memadai ke tak? Tidak memadai. Nampak? Illa asfalar rijli, melainkan di bawah kaki. Di bawah kaki tidak memadai. Ni, di bawah tak memadai. Mesti kena bahagian atas. Bawah tak memadai. Tepi tidak memadai. Tumi tidak memadai. Mesti kena bahagian atas ni. Sebab apa? Sebab kata Sayyidina Ali, di sana ada athar yang diriwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, yang mana kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai." Andai kata agama itu dengan pendapat, dengan pandangan, dengan logik akal, maka lakana asfalul khuffi, nescaya adalah bawah khuf aula bil mashi min a'lahu, lebih utama sapu berbanding dengan atas. Bahagian bawah lebih utama sapu bahagian berbanding dengan bahagian atas. Sebab hak yang kotor bahagian bawah ke bahagian atas? Bahagian bawah hak yang sepatutnya kena air, bahagian bawah hak yang sepatutnya. Tetapi kata Sayyidina Ali, tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu ala zahiri khuffai, di atas zahir belakang khuffai ni, bahagian atas ni. Baik. Sebab itulah syarat dia mesti bahagian atas. Bahagian tumit tidak memadai, bahagian bawah juga tidak memadai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, apa hak yang penting ketika sapu ni adalah yang pertama asal nama sapu, yang keduanya mesti kena bahagian atas, yang ketiganya bahagian atas yang bertentangan dengan kawasan fardu. Ini tiga perkara ni. Qultu, berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi. Ini benda ni tidak disebut dalam kitab Muharrar. Harfuhu ka asfalihi wallahu a'lam. Tepinya, tepi khuf
seperti bahagian bawah. Bahagian bawah memada tak tadi? Tidak memada kan? Jadi tepi seperti bahagian bawah. Maksudnya memada ke tak? Tidak memada. Mana tepi? Ini tepi. Tidak memada. Wallahu a'lam. Baik. Katanya wala masha li syakin fi baqa'il muddah. Tidak ada sapu, tidak ada jenis sapu. Tidak ada sapu. Li syakin bagi orang yang syok fi baqa'il muddah, pada baqa'il muddah, pada berbaki tempoh. Dulu kita kata tempoh orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Orang yang bermukim sehari semalam. Orang ni dia ingat, mula bila aku sapu? Aku dah ingat dah. Mula bila aku berhadah? Kan kita dulu kita bincang permulaan tempoh 3 hari 3 malam dan sehari semalam dia bermula daripada seorang tu berhadas setelah daripada dipakai. Betul tak gitu? Setelah daripada dia berhadas. Jadi bila aku berhadas? Aku lupa dah, cukup lagi sehari semalam ke tak cukup lagi? Dia kalau dalam bab lain, bab lain 3 ke 4 kita kira 3. Kita ambil sikit. Tapi ni cukup ke tak lagi, cukup ke tak lagi. Dan kalau kira cukup ke tak lagi, sekarang ni kita diharuskan sapu. Kalau kita ambil kaedahnya, tak cukup lagi sebab kita syok. Cukup dah kan? Hak yang yakin tak cukup lagi. Tapi dalam masalah sapu tidak boleh. Bila syok, cukup ke tak lagi, tak boleh sapu dah. Mesti kena basuh kaki semula. Mesti kena basuh kaki. Sebab dia? Sebab kena ingat, sapu adalah rukhsah. Sapu adalah rukhsah. Rukhsah tidak boleh dicapai dengan syok. Itu kaedah. Kaedah rukhsah tidak boleh dicapai dengan syok. Ketika syok, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Ia lain. Daripada 3 ke 4, aku buat kedak lagi. Kira tak buat. Tumit fajar kedak lagi, ya? Tak tumit fajar lagi, boleh makan. Faham lagi? Nampak kan? Masuk garik kedak lagi. Tak lagi. Okey, nampak tak? Habis tak lagi, tempoh habis kedak lagi? Maka habis dah. Dah warna jadi lain. Kerana sapu di atas khuf adalah rukhsah. Rukhsah tidak boleh dicapai ketika wujudnya syok. Itu kena ingat. Baik. Fa in ajnaba wajib tajdidul lubs. Sekiranya berjunub ia kembali kepada syakhsun seorang. Berjunub ataupun berhadas besar, haid datang nifas, bersalin, wajib tajdidul lubsin, wajib membaharukan pakai, kena pakai sebulan. Kerana di dalam hadis yang diriwayat daripada Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, yang mana kata Safwan bin Asal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin alla nanzi'a khifafana 3 ayamin bilayalihinna illa min janabah. Rasulullah memerintahkan kepada kami ketika kami bermusafir bahawa kami tidak mencabut khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam melainkan dari kerana berjunub. Maksudnya dalam hadis tersebut kata Safwan bin Asal illa min janabah, melainkan dari kerana berjunub. Apabila berjunub kena cabut khuf. Sebab itulah apabila berjunub wajib membaharukan sapu. Membaharukan pakai. Bukan sapu. Anda tak mana sapu tadi kan? Lu bersih. Pakai dah. Betul dah. Membaharukan pakai. Maksudnya nak pakai mula. Sebab apabila berjunub maka kira batal dah. Sapu batal dah. Mesti dia kena mesti kena mandi, lepas tu kena basuh kaki, lepas tu barulah pakai semula. Sebab dalam hadis menyebut begitu. Okey, boleh jelas. Wa man naza'a wa huwa bi tuhri al-mashi wa huwa bi tuhri al-mashi ghasala qadamai wa fi qawlin yatawadda. Barang siapa yang mencabut dah dia cabut khuf. Dia cabut khuf wa huwa padahal ia bi tuhri al-mashi dengan suci sapu. Maksudnya dia ambil wudu. Ketika tu dia pakai khuf. Dia dalam keadaan dia berwudu, dia pakai khuf. Lepas tu dia berhadas. Apabila dia berhadas, dia pun nak ambil wudu. Maka dia ambil wudu macam biasa. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Dia pun sapu atas khuf. Dia pun sembahyang. Lepas sembahyang, dia saat itu masih lagi bersuci. Tapi suci kerana dia sapu di atas khuf. Itu maksud biquhril mashi. Bukan suci basuh kaki dah. Dalam keadaan dia belum lagi berhadas, tiba-tiba dia pecah khuf.
Maka apabila dia pecah khuf, adakah batal wuduk dia ataupun batal sapu sahaja? Nampak lagi? Faham tak lagi? Adakah pecah khuf ketika seorang saat itu masih lagi bersuci kerana sapu saat itu? Adakah ia membatalkan sapu ataupun membatalkan wuduk? Lain. Membatalkan sapu lain daripada membatalkan wuduk. Kalau membatalkan sapu, maksudnya wuduk dia tidak batal. Hanya dia kena basuh semula kaki. Sebab sapu tak jadi dah. Kalau membatalkan wuduk, dia kena ambil wuduk semula. Nampak tak? Dia lain ya? Dia membatalkan sapu lain daripada membatalkan wuduk. Cabut khuf ketika seorang masih lagi bersuci, tidak berhadas. Yang mana dia bersuci kerana memakai khuf. Kerana sapu di atas khuf. Bersuci dengan sebab sapu di atas khuf. Apabila dia cabut khuf, maka batal sapu. Dengan maksud, mesti dia kena basuh kaki semula kalau dia nak sembahyang dengan wuduk tersebut. Tidak perlu dia ambil wuduk balik. Tetapi pandangan yang kedua mengatakan bukan batal sapu, bukan batal apa? Batal wuduk. Okey, jadi kena ambil wuduk semula. Macam ginilah. Kita sembahyang qasar. Kita nak sembahyang qasar. Tiba-tiba kita ikut orang sembahyang tamam. Jadi apabila kita nak sembahyang qasar, tiba-tiba kita ikut orang sembahyang tamam, maka batal sembahyang ke batal qasar? Batal qasar. Sembahyang batal ke tak? Tak. Apa yang diwajibkan kepada kita buat? Secara tamam. Baik. Tu maksud waman naza'a wa huwa bi dhuhril mashi. Sesiapa yang cabut dia, cabut khuf. Sedangkan masih lagi ada tempoh dia. Dia masih lagi berada dalam tempoh. Maksudnya tak cukup lagi sehari semalam. Bagi orang yang bermukim, tidak cukup lagi 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Wa huwa padahal ia wa haliyah. Wa mubtada bi dhuhril mashi khabar, jumlah tu dipanggil jumlah haliyah. Yang mana jumlah haliyah ni dia berada di tengah-tengah di antara syarat dengan jawab. Jumlah haliyah dia berada di tengah-tengah di antara syarat dengan jawab. Man naza'a syarat ghasada qadamaihi adalah jawab. Barang siapa yang dia cabut. Dia cabut khuf. Sedangkan masih lagi dalam tempoh dia. Dan dia saat itu dengan suci sapu. Maka ghasala qadamaihi. Saja dia basuh balik dua kaki. Bila basuh dua kaki tak perlu ambil wuduk semula. Basuh dua kaki je sebab sapu batal. Wa fi qaulin pada satu pandangan, ini bukan pandangan mu'tamad. Ini pandangan dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Yatawadda berwuduk ya. Maksudnya kena ambil wuduk semula. Maksudnya bukan batal sapu tapi batal wuduk. Wallahu a'lam. Seterusnya babul ghusli mujibuhu mautun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Fadil Ustaz Abdul Samad di atas perkongsian beliau tadi, dan cukup sampai di sini saja majlis telaaki kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita tutup majlis dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.